Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam diucapkan kepada likers daripada Queen Foods Malaysia dan juga Resoles Meletup. Diucapkan terima kasih kerana malam ini sudi melihat kami berdua sebagai moderator and panel untuk berbahas ataupun berceritalah orang cakap mengenai bagaimana usahawan terutama usahawan makanan frozen food ini berjuang ataupun membuat satu peluang di masa pandemik ini untuk meneruskan perjuangan bisnes. Okey. Sebelum itu saya perkenalkan diri saya sendiri, Syarul Haidi daripada Queen Foods Malaysia, menjual popia bergedil frozen dan juga goreng. Dan malam ini kita sangat bertuah, kita dapat bersama dengan salah seorang tokoh dalam frozen food yang bagi saya sangat baharu produk yang dibawakan ini, dan saya memperkenalkan daripada Resoles Meletup, Tuan Khairul. Kita bersama Tuan Khairul malam ni. Apa khabar Tuan Khairul? Khabar baik. Assalamualaikum. Selamat malam Tuan Syarul, semua followers Queen Food Malaysia, likers Queen Food Malaysia, kepada semua rakan-rakan dan semua yang menyaksikan. Tak lupa juga kepada penggemar Resoles Meletup yang tengah menyaksikan live ni. Selamat malam kepada semua. Tuan Syarul, apa khabar? Khabar baik? Alhamdulillah terbaik. Sebab kita dalam grup atau niche yang sama, bisnes yang sama, makanan. Tetapi hari ini kita akan bicarakan bagaimana Resoles, kita akan fokus pada Resoles Meletup ni, bagaimana dalam situasi pandemik boleh menjual, saya dengar 300,000 biji untuk Resoles ni. Apa yang sebenarnya rahsia di sebalik itu? Itu hold dulu soalan tu. Tapi untuk soalan pertama saya untuk Tuan Khairul, bagaimana Tuan Khairul boleh masuk dalam industri makanan, background Cik Khairul ni sendiri, dan juga apa yang membuatkan Cik Khairul ni nak perkenalkan Resoles dekat Malaysia ni? Dipersilakan. Okey, alright. Jelas tak Tuan Syarul saya punya suara ni? Ras, terbaik. Okey, baik. Terima kasih semua. Okey. Alright, terus banyak betul soalan Tuan Syarul malam ni. Nampak dia punya title Sembang Santai Usahawan, tapi dia punya soalan dia dah bukan santai, tapi kita cuba make it santai sebenarnya, sebab at the end of the day kita nak try tengok sebenarnya apa yang kita boleh kongsi, apa yang kita boleh belajar, apa yang kita sama-sama sendiri sebenarnya boleh kongsi. InsyaAllah sebenarnya apa yang kita dapat malam ni insyaAllah something yang valuable lah. Okay, alright. Tak nak buang masa, sembang kan tiba-tiba melalut tempat lain nanti pula kan. Okay, Tuan Syarul, first kali background lah, saya cerita background saya. First kali kepada semua yang tengah menyaksikan, nama saya Khairul Azhar, saya berusia 35 tahun. 35 ke 36? 35 rasanya tahun ni, insyaAllah 35. Dan sekarang saya adalah pemilik kepada Resoles Meletup. So nanti saya cerita apa itu Resoles Meletup. Sebelum tu saya cerita background saya dulu. So basically background saya ni, latar belakang saya, kalau tanya saya latar belakang pendidikan dan latar belakang career saya sebenarnya berlatar belakangkan engineering. So saya ada lebih kurang 1, 2, 3, 4 company engineering yang saya dah pernah career saya sebelum ni. Dan last kali company saya bekerja in one of the oil and gas company dalam bidang engineering juga for 11 years, agak lama juga yang last kali company ni, for 11 years, one of the oil and gas company. And masa tu saya dalam bahagian engineering operation, so more specific to offshore punya operation. So for 11 years.
So basically itu background saya. So saya background engineering, tak pernah ada background nak buat bisnes makanan ke apa ke, tak ada pernah ada pengalaman. Kalau tanya saya meniaga nasi lemak pun saya tak pernah. Tak pernah meniaga nasi lemak ke, semua pun tak pernah. Okay, cerita dia macam ni sebenarnya. Towards the end of the career saya dekat oil and gas tu, saya dah start buat satu bisnes. So basically saya punya bisnes sebelum ni ialah bisnes sukan. One of the supplier, kita one of the sport tape supplier dekat Malaysia. So that business is quite established. Me and my partner, kita establish that business called ATS Sport Taping. So it has been running untuk selama 5 tahun. So masa tu cerita background dia, saya berhenti kerja oil and gas sebenarnya really untuk fokus pada business yang sport, sebab indirectly sebenarnya by right sebenarnya that business sebenarnya tengah go trending, nak positively boom masa tu prior to pandemic. So dia betul-betul sebelum pandemic. So masa tu nak jadikan cerita, so what we plan tak menjadi. So berhenti career oil and gas, and kita buat business sports, okay, cuma dia agak slow lepas pandemic. So during pandemic itulah terjadinya opportunity kita involve dalam F&B business, which is Resoles Meletup. So that's a little bit background tentang diri saya dan juga macam mana saya involve dalam business sampailah ke business F&B. Tapi disclaimer, saya sebenarnya masih baru lagi sebenarnya, tak adalah dah lama dah buat business F&B. Banyak lagi yang perlu belajar lah, insyaAllah. Okay, tiba-tiba ada disclaimer di hujung-hujung ayat itu ya. Okey, ada daripada Azrina Non kita kawan-kawan kita yang berkomen, orang oil and gas rupanya. Itu dia, ada orang OAG rupanya kat sini. Sebab tu dia suka pergi masuk kat kitchen. Okey. Maksudnya Tuan Carol kat sini masa sebelum masuk makanan ni memang betul-betul fully focus on oil and gas lah. Betul, fully focus on oil and gas. For 11 years sebenarnya kita fully focus on oil and gas. Terbaik. So ada orang kata perubahannya agak drastik daripada OAG pergi ke makanan So Betul. Kalau dulu orang cakap gali minyak gali, sekarang kita jual kuih lah sebenarnya. InsyaAllah jual kuih. Okey, jual kuih Tuan Khairul. Okey, tak apa. Kita akan kemukakan soalan satu lagi yang sebelum kita live tadi. Adakah Cik Khairul sudi ada satu soalan yang kita tak jawab kan, tapi tak apa, kita teruskan dulu Cik. Okay, teruskan soalan ni. Sudi tak Tuan Khairul share bagaimana peralihan daripada OAG ni, OAG pula, oil and gas ni pergi ke makanan? Ada bridging yang agak besar kat situ. Macam mana Cik Khairul boleh terus switch? Kalau boleh share sedikit, seminit dua. Okay, dia sebenarnya first of all, memang tak ada plan. Memang langsung tak ada plan. It's just that during pandemic tu sebenarnya, okay, kebetulan sebenarnya Resoles ni. Okay, Tuan Syarul, boleh saya cerita sikit tak sebenarnya asal usul Resoles ni? Dia baru boleh relate sikit sebenarnya. Okay, Resoles ni sebenarnya kalau kita tengok sebenarnya, kalau tuan-tuan dan puan-puan sebenarnya Google sebenarnya, dia perkataan dia bermula dari perkataan risol. R-I-S-O-L, risol. So risol ni sebenarnya dia bermula daripada, dia berasal daripada French. So kalau dia ada juga dekat Itali, ada dekat Spanish. So kalau pergi ke Europe, bistro-bistro and so on, kita boleh jumpa Resoles. So Resoles ni sebenarnya dia ada je kat mana-mana. So mungkin isi dia dalam dia berbeza. Mungkin ada yang kalau kat Europe tu ada ham, ada bacon and so on. Walaupun dekat setiap negara ni risol ni berbeza-beza inti, akan tetapi dia punya breeding teknik tu adalah teknik yang sama. So breeding teknik tu adalah teknik lipatan Resoles tu sendirilah. So walaupun Resoles ni berasal daripada European country, tapi dia paling famous sekali dekat Indonesia. Dekat Indonesia ni memang famous Resoles ni. So kalau saya nak cakap macam mana dia punya famous ni sebenarnya, kalau kat Malaysia ni sebenarnya, kita kat tepi jalan tu kita biasa jumpa goreng pisang kan, orang jual goreng pisang ni memang famous lah kat Malaysia. Tapi kalau dekat Indo ni sebenarnya risol ni orang macam jual kat tepi jalan je lah, famous lah risol ni.
So dia memang famous kat Indonesia. So even orang cakap dulu kat Indonesia ni risol ni adalah royal family punya makanan lah masa tu. So berbalik kepada itu sejarah risol, mana datangnya risol. So perkataan risol tu mana datang dia. So masa tu me and my wife kita I guess masa 2016 lah sebenarnya 2016 kita start diperkenalkan dengan Resoles. Cerita dia jiran kita bagi Resoles. So masa tu kita rasa Resoles tu, sedap lah Resoles ni. Sedap yang Resoles ni. Okay, kita pun cakap, okay sedap. Dah makan, dah habis, sedap lah. Okay, selang dalam masa lebih kurang, saya tak ingat, lebih kurang sebulan, 2 bulan, tiba-tiba jiran bagi lagi sekali, bagi Resoles. Bila kita rasa, dah rasa kali kedua pun sedap juga ni kan. Tak puas hati. So my wife ni dia jenis kalau buat masakan ni dia memang very kompetitif sikit. Dia memang very kompetitif sikit. So even dia pun ada bakery, dia ada buat bakery and so on lah kan. So dia kalau tak tahu resepi tu dia jadi tak puas hati. So dia try, since then dia try mencari resepi Resoles, dia beli kat situ, buat kat sini, try belajar dengan sini, and then dia gabungkan menjadi satu resepi Resoles dia. Okay, terjadilah Resoles. Belum Resoles meletup lagi. Resoles meletup ni panjang lagi. So belum Resoles meletup. So masa 2017 disebabkan kita family ni cukup suka, anak-anak cukup suka dengan Resoles ni, so kita buat Resoles sejuk beku ni untuk kita family sendiri. Memang kita rasa sedap, why not kita buat sendiri? Sebab nak cari memang tak ada orang jual. Kat Malaysia memang tak ada orang jual, susah. So kita try buat sendiri. So buat sendiri, bila ada jiran datang, so bila ada family datang, diorang start rasa. Bila start rasa sedap, kita start jual kat family. Bila start family jual, kita start jual kat saudara mara. Start saudara mara jual, kita start jual kat jiran. Sampai pandemik 2020. So nak jadikan cerita pandemik 2020 ni, pandemik 2020 masa bulan puasa. So bulan puasa, my wife dia buat Resoles ni daripada rumah, home base, alone dengan my cousin lah. So dia duduk rumah sekali, so dia buat 2 orang. So masa tu kita pun pandemik, kita duduk rumah, so kita tak bekerja apa semua. So my role masa tu deliver makanan lah masa bulan puasa. So kita jual Resoles ni masa bulan puasa, try testing. Buat Resoles jual bulan puasa. 2020 ni cerita 2020 tahun lepas. So masa bulan puasa tu, lepas habis bulan puasa tu, kita kira-kira kita kira-kira macam mana terjadinya Resoles meletup ni. So masa bulan puasa ni sekadar jual dekat taman dia sebenarnya. Jual kat WhatsApp group taman, dekat WhatsApp group taman depan lagi, kita jual kat WhatsApp group. And kita realise at the end of bulan Ramadan tu, hasil jualan Resoles sahaja masa bulan puasa tu lebih kurang 4 ke 5 ribu masa tu kan. Tak banyak, tapi sebenarnya for us masa tu, untuk 2 orang punya kerja buat 4-5 ribu, it is something lah sebenarnya kan, 2 orang 4-5 ribu. And that point of time lah, me and my partner, saya ada seorang partner sebenarnya. So saya ada seorang partner, yang partner sport tadi, sama juga dengan partner Resoles meletup ni pun ada seorang partner juga. So me and my partner fikir, kalau 2 orang boleh buat this kind of amount, kenapa kita tak jadikan benda ni as a business dan kita bagi lebih ramai lagi orang sebenarnya rasa Resoles ni. Sebab kita rasa Resoles ni sedap, so kita rasa macam kenapa tak ramai lagi orang rasa Resoles. Sebab apa tak ramai orang tahu Resoles ni. So terjadilah, kita pun start lah buat Resoles meletup ni masa bulan 9 tahun lepas cerita dia. So bulan dia Cik Khairul, daripada OAG pergi ke makanan, dan bridging dia tu sangat luas, sangat panjang cerita dia. Dan saya tertarik daripada cerita sharing daripada Tuan Khairul ni adalah bagaimana dia boleh membuat home base business secara kecil-kecilan dahulu, and then baru pergi move pada kitchen, betul? Betul. Memang home base dulu. Okay, so kepada viewer di luar, siapa yang baru-baru belajar untuk membuat bisnes di rumah, bolehlah kalau nak berjumpa dengan Tuan Khairul pun boleh secara online, bagaimana dia develop something yang daripada rumah ke kitchen. Okay, Tuan Khairul, boleh kita take a break sekejap untuk kita lihat satu video VT daripada Resoles meletup. Okay, apa daripada Resoles meletup punya VT ya. So, Cik Khairul? Boleh.
Okay, itu dia video VT daripada official daripada Resoles Meletup. Kita ucapkan tahniah. Sangat cantik videonya. Saya sangat teruja. Saya tengok video tu nak membeli dari Resoles ni. Macam kan macam tu. Saya suka tengok kejadian color dia apa semua kan. Dengan orang kata chrome dia, color chrome dia dan dengan bahan-bahannya yang sangat segar kan. Boleh tak Cik Khairul sharekan sedikit bagaimana rasa Resoles kalau boleh share dengan viewers semua, rasa Resoles di Indonesia, di Europe dan Malaysia, adakah semua tu berbeza ataupun sama je? Dia menjawab soalan tu sebenarnya. Rasa Resoles dia berbeza-beza. Truly memang berbeza-beza. So perasa dia pun berbeza-beza, tapi setiap Resoles ada keunikan dia masing-masing. So kita tak ada cakap Resoles ni sedap, ada Resoles sana sedap, tapi sebenarnya semua Resoles sama je, bergantung pada cita rasa masing-masing. Ada yang suka Resoles cheese, ada yang suka Resoles daging and so on. Tapi keunikan Resoles kita, so kalau Resoles kita apa yang kita rasa, sebab kita prior kita develop kita punya produk, the real product Resoles ni kita test berbagai Resoles yang ada kat pasaran lah. And semua Resoles memang sedap. Cuma kita gabungkan semua Resoles tu menjadi Resoles yang jadi lagi sedap. Sumpah sedap kan. So keunikan Resoles kita berbeza dengan Resoles lain. Saya tak nak cerita keunikan ataupun Resoles lain ni rasa macam mana. So saya lebih suka cerita macam mana rasa Resoles kita. So Resoles kita berbeza dengan Resoles lain. Yang first kali Resoles kita tak panjang. So Resoles ni biasa terkenal dengan panjang, so Resoles kita pendek. Walaupun Resoles kita pendek tapi inti dia padat. So bila inti dia padat, tapi the beauty of our Resoles is inti dia padat, kita punya kulit tu kita bancuh kulit dia senipis yang boleh supaya bila kita balut dengan breadcrumb. Breadcrumb tu adalah serbuk roti and the USP is kita punya serbuk roti tu kita pakai serbuk roti yang 4mm. So 4mm tu maksud dia serbuk roti yang kasar. So serbuk roti yang kasar ni bila kita goreng, bila kita makan, dia punya kerangupan dia tu, dia punya krup sampai gigitan terakhir pun kita krup lagi. So dia punya rangup dia tu Resoles tu dan paling best dia makan panas-panas lah. Resoles ni memang beauty dia makan panas-panas. And Resoles ni dekat Indonesia dia sebenarnya famous dimakan bersama cabai rawit. So tapi kita kat Malaysia kita tak ada cabai rawit, so kita makan dengan cili padi lah. So ada yang kita makan dengan sambal kicap, sos cili dan makan begitu saja pun sedap juga. So tadi kalau Tuan Syarul tengok kat video proses Resoles tu, saya teringin nak highlightkan sebenarnya salah satu transition yang kita pindah daripada home base ke kitchen sebenarnya. Proses yang kita improve adalah kupas kulit kentang. So kalau perasan tadi, antara banyak-banyak proses tadi, ada satu proses yang pertama sekali, mengupas kulit kentang. So itulah yang paling leceh dulu masa kat home base dulu. Itu paling leceh, kita kena kupas satu-satu sebab masa tu kita dah pakai lebih kurang 1 minggu kita dah pakai 100 kilo kentang lah masa tu. Masa tu 100 kilo kentang kita pakai home base. So nak kupas dia agak susah. Alhamdulillah sekarang kita dah slowly move to kitchen, dia dipermudahkan lah. So itu rasa Resoles. Sedap. Tuan Syarul dah rasa belum Resoles? Mesti belum kan? Saya memang nak beli, tapi bila nak beli dia sold out. Saya tak boleh nak belilah. Sebab tu sampai 300,000 pieces Resoles Meletup ni, yang Malaysia punya ni, sampai 300,000 tuan-tuan dan puan-puan, 300,000 pieces. Betul. Resoles tu diterjual sehingga sampai setakat ni Tuan Khairul Ya betul, 300,000 pieces tu bersamaan dengan lebih kurang 30,000 pack lah sebenarnya. Sebenarnya 29,000 something lah pack yang kita dah terjual. So saja lamsamkan 30,000 pack lah. 300,000 pieces. Soalan saya Tuan Khairul, bagaimana you marketkan you punya Resoles sampai 300,000 ni? Boleh cerita sedikit? Sedikit je, jangan banyak. Okey, sedikit je. Sebab Resoles ni cerita dia menarik. Sebab kita start market dia, kita tak iklankan ke, kita tak buat apa-apa pun, kita memang tak buat apa. The first kita launch Resoles Meletup ni masa bulan 9, benda pertama kita launch, kita tak iklan kat Facebook, kita tak ada Facebook, kita tak ada Instagram, kita tak ada apa-apa benda pun kita tak ada. Kita tak ada channel untuk kita iklankan Resoles ni. So masa first bulan 9 kita nak jual Resoles ni, kita mula menjual kepada semua orang yang pernah membeli dengan kita. Semua orang yang pernah membeli dengan kita. Ini menarik sebab
Sebab masa tu kita tak tahu kita nak jual kat siapa. So apa yang kita buat, kita nak start bisnes ni bulan 9 ni, kita fikir masa tu macam mana kita nak jual ni, kan buat-buat orang tak terjual. So apa yang kita buat, kita start ambil handphone kita start salin nombor telefon sampai dapat satu database. Lepas tu kita hantar dia, kita cakap Resoless ni, kita sekarang ni Resoless yang korang pernah beli ni, kita nak buat dengan ada jenama dia Resoless meletup. Siapa 100 orang yang datang dulu dapat harga macam ni. Masa tu kita tak tahu nak jual macam mana, kita jual dekat orang yang dah pernah beli je. So alhamdulillah daripada 100 tu, masa mula kita launch bulan 9, masa tu kita launch, kita buat launching masa 16 September. Terus launching, buka-buka Resoless meletup, tak ada jual apa-apa, tak ada customer, kita terus buat launching 16 September, kita nak jual Resoless dekat orang yang pernah makan. So alhamdulillah kita punya target masa tu, kita cakap dengan capacity home base ni 100 pack kita boleh buat. Tapi masa launching 16 September tu, alhamdulillah kita dapat 500 pack order kebetulan masa tu. So alhamdulillah lah. So sebenarnya Resoless ni macam mana kita marketkan, sebenarnya bermula dengan mulut ke mulut. Mulut ke mulut, orang cakap kawan beli, kawan order, semua macam tu lah sebenarnya. Dan alhamdulillah sebenarnya sekarang kita dah pergi lebih meluas channel distribution kita. So kalau Resoless meletup, kita ada tiga kita punya income datang daripada 3 tempat. So first kali, yang paling besar sekali, income kita datang daripada agent kita. Lebih kurang almost 50% income kita datang daripada agent. Nombor 2 datang daripada GrabFood dan juga Foodpanda. Kita juga ada buat goreng dan ready to eat. Lepas tu income ketiga kita datang daripada direct customer. So 3 ni lah sekarang ni yang ada lah, yang untuk kita punya market channel Resoless meletup. Oh, okey, faham. Maksudnya ada 2 channel yang saya dapat kat sini. Ada pun 3 channel saya tengok, daripada direct HQ, daripada agent, daripada HQ dan juga reseller, betul? Betul, dan juga GrabFood dan Foodpanda. So ada 3 distribution channel dekat sini yang Encik Khairul pakai kan? Ya, betul. So adakah di masa akan datang untuk melahirkan 1 juta ketul, melahirkan pula menjual 1 juta ketul itu mempelbagaikan distributor channel ke macam mana? InsyaAllah kita punya plan sekarang ni, sebenarnya kita punya plan sekarang ni, kita nak tambah lagi 1 production kitchen untuk increase kita punya production. Dalam masa yang sama kita nak buat rangkaian cawangan untuk servis GrabFood dan Foodpanda kita. So macam kita sekarang ni, kita ada GrabFood, Foodpanda dekat HQ, tapi dia cover area KL. So banyak yang belah PJ, belah Shah Alam tak dapat. So kita nak tambahkan rangkaian cawangan kita supaya dia dapat penetrate semua tempat. So semua orang dapat rasa Resoless meletup. And insyaAllah sebenarnya kalau kita dapat buka couple of production kitchen, mungkin kita dapat supply banyak tempat, sebab kita ada banyak demand daripada ejen-ejen luar KL dan Selangor. Tapi as of now, bukan kita tak dapat supply ke sana, tapi demand daripada KL dan Selangor pun insyaAllah sebenarnya kita cuba untuk penuhi lah sebenarnya sekarang ni. Alhamdulillah. Okey, Encik Khairul, daripada Kedah ada ke ejen Kedah? Ada ejen Kedah, kita ada 1 ejen Kedah. Ada 1 tapi ejen daripada Kedah. Ika Balkis ada bagi tahu, tolonglah bagi orang Kedah ni. Dia tak dapat je Khairul. Macam mana? Aduh, akan tetapi sebenarnya pandemik ni kita tak dapat hantar supply kita kat Kedah. So sebenarnya Kedah pun sebenarnya dah out of stock. InsyaAllah nanti kita akan sampai ke Kedah. InsyaAllah boleh rasa Resoless meletup. Memang kena rasa Resoless meletup ni. Ada lagi komen Cik Khairul? Satu lagi Mana tengok komen ni semua ni? Dengan sambal kicap. Daripada dapur Nek Somin. Tu dia kata sedap makan dengan sambal kicap. Maksudnya sambal kicap Cik Khairul ni buat sendiri ke apa macam mana? Sambal kicap kita ni kita tak buat sendiri, tapi kita collaborate dengan ada pengeluar sambal kicap. So itulah kita dapat supply daripada dia lah. Oh, maksudnya ada another parties yang supply dan you accept the sambal kicap tu lah. Ya, betul. Tapi overall Resoless memang kita punya. I see. Alright. Faham. So kita ada another comments kat sini. Okay. Daripada Dapur Nexon juga. Terbaik. Resoless meletup. Terbaik. Ada komen. Berapa tahun dalam F&B? Dia menjawab ke tadi tu? Dah menjawab. Sebenarnya berapa tahun, kalau to be honest, sebenarnya jujur sebenarnya saya tak pernah ada pengalaman dalam F&B. Kalau masuk bulan ni sebenarnya lengkap setahun. Alhamdulillah saya dalam F&B dan saya masih lagi belajar. InsyaAllah banyak benda yang kita boleh improvekan lah. So setahun lah menjawab jawapan tu, saya sebenarnya setahun je dalam F&B.
I see. Alright, itu saja komen yang ada malam ni. Alhamdulillah. Dan kita rasa kenal lah orang-orang yang komen ni kan. Kita kenal lah orang-orang yang komen ni. Ya, betul. Betul. Okay, Cik Carol. Last question lah. Last question. Apakah harapan dan impian Resoles Meletup ni dari masa akan datang? Dalam 2 minit. Okey, dalam 2 minit. Okey, quick one sebenarnya harapan besar dan harapan tinggi saya sebenarnya ialah bukan sebenarnya untuk Resoles Meletup ni berkembang, tapi sebenarnya nombor satu sebenarnya harapan saya ialah lebih ramai lagi orang rasa Resoles. Sebab up until sekarang ni saya merasakan, saya sendiri sebenarnya merasakan, sebab saya bukan nak cakap produk ni sedap, tapi sebenarnya insya-Allah sebenarnya saya rasa macam produk ni patut dirasai oleh lebih ramai lagi orang. Sebab itu harapan besar saya. Dan harapan seterusnya insya-Allah sebenarnya saya harap dengan platform Resoles Meletup ni dapat berkembang dengan lebih positif dan insya-Allah dapat memberi peluang pekerjaan kepada lebih ramai orang lah. Sebab kalau nak kata Resoles Meletup ni boleh kata 60 to 70% require human intervention, so dia memberi peluang pekerjaan yang banyak pada orang lah. InsyaAllah lah, itu harapan saya satu hari nanti. InsyaAllah. Okey, Cik Carol. Ada satu lagi komen daripada kita punya viewer. Boleh? Boleh terima? Boleh. Boleh. Alright. Daripada Noraini Muhammad Noraini Muhammad, sorry. Dia tanya macam mana hantar ke ejen-ejen luar KL dan Selangor? Smile. Okey. Hantar ke ejen-ejen keluar sangat. Okay, basically untuk ejen kita package, ejen kita ada package. So kalau dia nak restock tu dia biasa restock based on package. So package dia adalah lebih kurang kalau luar KL ni 30 pack ke 50 pack. So biasa dia orang ambil dalam kuantiti sama ada 30 pack, 50 pack atau 100 pack. So biasanya kita akan hantar, sebenarnya ada beberapa channel. Tapi sebenarnya kalau tanya kami, channel paling mudah adalah bas lah. Bas adalah paling mudah. So kalau kat Kedah, macam Kedah, Penang, Perak, kita hantar naik bas. Pahang, Terengganu, kita hantar pakai Skynet dengan JNT. Tapi majoriti, Melaka pun semua pun kita hantar, Melaka JB pun kita hantar naik bas. Tapi majoriti semua demand KL dan Selangor lah. Okey, harap menjawab soalan daripada Wan Nur Aini tadi bagaimana kita nak hantar luar daripada Selangor, right? So banyak permintaan sebenarnya makanan-makanan frozen di luar negeri Selangor ni sebenarnya, Tuan Khairul. Saya sendiri sebagai pengeluar Popeyes Bergedil sendiri pun ada banyak permintaan daripada zon utara, zon Pantai Timur. So kita nak cater, the crucial part is postage. Betul. So kita masih lagi bereksperimentasi dengan postage-postage yang ada, dan kita takut, kita bukan takut apa, kita takut bagaimana user experience tu bila buka je basi. Oh, tu kita tak nak. Sebagai pengeluar makanan kita tak nak benda tu terjadi, betul tak Cik Khairul? Betul. Jadi sebagai pengeluar makanan, benda yang paling kita takut is something happen bila orang memakan makanan tu. Betul Cik Khairul. Benda yang orang nak makan is very crucial part. Takut sakit apa semua kan? Yes, betul. Okey, Cik Khairul, kita akan berehat seketika 2 minit sebelum kita mengakhiri live kita malam ni. Boleh Cik Khairul kita Boleh. So kita akan keluarkan dahulu promo daripada Resoles Meletup. Okey Cik Khairul, itu sahaja yang kita dapat sharing hari ini pada malam ini bersama Resoles Meletup, dan terima kasih diucapkan kepada viewer-viewer ataupun likers daripada kedua
Facebook Queen Food My dan juga Resoles Meletup. InsyaAllah another session kita akan bicarakan lagi secara santai. Walaupun malam ni kita agak tight Cik Khairul dengan schedule yang yalah, siapa yang tahu tu tahulah schedule yang agak tight untuk kita buat malam ni. Dan terima kasih kepada Cik Khairul yang sudi luangkan masa selama 30 minit untuk live kita malam ni untuk secara general lah berkongsikan tentang business frozen food ni. Okay, ramai kat luar-luar sana nak buat makanan, membuat frozen food tapi tak tahu cara. So dengan sedikit perkongsian daripada Tuan Khairul ni, kita dapat spark the idea, spark the maybe motivation, some motivation daripada viewers, daripada Tuan Khairul kepada viewers dan juga kepada seluruh rakyat Malaysia yang melihat live kita malam ni, insyaAllah. So Tuan Khairul, saya ucapkan terima kasih banyak dan selamat maju jaya dengan Resoles Meletup terbaik, sumpah sedap doh. Sebab saya pun memang kena beli juga. Saya tak nak beli satu, tapi saya nak beli set combo yang besar. Baik. Okay, anyway, terima kasih Tuan Syarul, terima kasih semua dan Assalamualaikum dan selamat malam.